betul. Bawah, di bawah. Gila pita lagi. Ni. Perjalanan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ila huratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syurul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala. Dan kemudian daripada dapat bekal dan kenderaannya, dapat sampai kepada ini dengan haji dengan perjalanan yang beradat. Ya, perjalanan biasa beradat. Kalau kita dapat naik kapal laut, kapal darat, ya, kapal terbang, kau naik beca. Kalau nak sampai alhamdulillah. Tapi kalau sampai tahap tu tak wajib. Ya. Dia naik beca. Berapa bulan sampai itu. Adapun jika tiada sampai dengan perjalanan yang beradat, ya, tak sampai jalan-jalan beradat, tak dapat. Tiada wajib atasnya. Kalau dia nak pergi, ikut dia lah. Dan disyaratkan ada air dan makanan pada tempat yang beradat, mana perhentian yang beradat. Dan tempat perhentian-perhentian biasa ni ada orang naik unta ataupun naik kuda, naik kenderaan dahululah. Kalau sekarang, acara sekarang maknanya. Mana keperluan-keperluan di pertengahan jalan tu tidak terganggu maknanya. Kerana ditanggungkan daripadanya membuat bekal kepada segala tempat yang lain. Dan harga keduanya itu harga yang patut. Dia panggil samanan misli, harga seumpama. Maka kalau ketiga tu harga melampau-lampau sampai peringkat tak mampu, itu tak apa, tak wajib. Dan waktu itu, pada waktu ketiga tu, bahawa waktu dikira juga, ya. Kalau waktu biasa harga sekian, bila musim haji dia naik sikit. Kalau naik sikit tu ala kadar kita biasa, tak apa lagi. Kalau dia mungkin naik sampai 4-5 kali ganda, itu dah lain cerita. Tak masuk istita'ah kemampuan itu. Dan ada pula pada tempat-tempat itu umpama kenderaannya lah. Inilah segala syarat yang wajib ia datang haji dengan sendirinya. Ini istita'ah binafsi. Mana kemampuan dengan diri dia sendiri. Adapun istita'ah bi ghairi atau lain pula. Maka bila ada cukup segala syarat yang tersebut, pada seorang wajiblah ia datangkan haji dengan sendirinya. Adapun jika tiada sempurna padanya segala syarat itu, tiadalah wajib atasnya haji dan umrah. Tetapi apabila mati ia di dalam hal ia muslim, lagi mukallaf, lagi merdeka, harus bagi tiap-tiap orang yang sama ada warisnya atau ajnabi, mana orang asing, sahabat-sahabat yang tidak ada hubungan nasab, tolong mengerjakan haji gantinya daripada ini, buat badal haji mungkin, ya. Harus. Bagaimana harus? Tak wajib, harus boleh buat. Ataupun mengupahkan, ya, orang haji ganti, dia panggil badal haji daripadanya, boleh. Dan jadi haji itu haji fardu daripadanya. Dan jikalau tiada dituntutnya daripadanya pada ketika hidupnya, ya. Jadi bagi orang yang ada pada zimmah dia dan pada tanggungan dia, dia ada kemampuan tapi tak sempat pergi haji, kan? Mereka tangguh-tangguh habis mati, ya. Maka buatlah ganti dia. Ambil daripada hati tarikah mayat tadi tu, buatkan
Ya, selesaikan itu. Dan kalau tiada dituntut daripadanya pada ketika hidup menjadi. Dan demikian lagi yang kuasa ia haji dengan orang lain, iaitu orang yang mati, ya, yang ada tetap haji pada zimmah itu. Mana kemudian daripada lewat tengah malam hari nahar dengan sekadar masa yang sempit padanya melontar dan tawaf, ya, tu. Dia meninggal, tak dapat tunai itu. Yang ada tetap haji pada zimmah mana pada tanggungannya pada tahun itu, sebab ada sempurna padanya syaratnya yang wajib haji atasnya, tiada ia haji hingga mati. Dia buatlah, orang lain buat. Kemudian mati ia ya berdosa kerana ia mentakhirkan hingga sampai kemudian daripada waktu yang tersebut itu. Adapun jika mati ia dahulu daripada waktu itu, tiada berdosa ia. Mana tak sampai, tak ada syarat lagi. Yang ni ada syarat, dia lewat-lewatkan. Dan tiada tetap atasnya haji lagi, maka dihajikan daripada tarikah dia. Mana harta peninggalan mayat dia diambil sebelum diparaidkan, buatkan haji dia. Maka jika tiada baginya tarikah, sunat bagi warisnya memperbuatkan dia. Dia tak ada peninggalan mayat, maka sunat bagi waris buat ganti daripadanya. Boleh. Dan disunatkan tu. Habis. Dan harus bagi ajnabi, mana orang asing yang bukan di kalangan waris, memperbuatkan dia. Dan jika tiada dengan izin warisnya sekalipun. Ada bab dalam ibadat maliyah ni kena minta izin. Di sini kalau dia tak izin pun tak boleh. Boleh dibuatkan. Dan demikian lagi orang yang makdub. Orang yang makdub itu orang yang sempurna bagi segala syarat wujub, syarat kewajipan, tapi dia ni makdub, yang lemah daripada mendapatkan haji dengan sendirinya. Dia nak pergi haji sendiri tak mampu. Syarat dah ada, kan? Yang ada antaranya dan antara Mekah 2 marhalah atau lebih. Ada pun orang yang tiada antaranya antara Mekah 2 marhalah, tidak harus mana menggantikan daripadanya, hanya dikerasi atasnya ia haji sendiri juga. Dia tak sampai perjalanan yang boleh kasar, tak jamak. Maka ditunggu sampai itu dia kena buat sendiri juga. Maka jika lemak ia digantikan kemudian daripada matinya. Ya, padahal tak dapat juga, mati ganti orang lain buat badal haji. Padahal ada padanya harta yang dapat diupahkan untuk menghajikan dia, maka wajib dia kena upah. Kemudian dengan upahan misli, dipanggil ajrun misli ataupun samanul misli, harga upah yang seumpama. Jadi jawab dia wajiblah diupahkan dia. Kalau harta itu lebih daripada nafkah segala orang yang wajib atasnya nafkahnya, dan lebih daripada barang yang lazim bagi dirinya, keperluan dia, dan bagi mereka yang tersebut itu dapat nafkah kediaman dan lainnya lah. Lebih daripada itu, maknanya yang boleh buat. Bila benda-benda ni dah lebih daripada tanggungan dia tadi, maka dia wajib kena buat haji. Tiba-tiba dia terlewat mati, ambil harta tarikah dia, orang lain buatkan badan, buat ganti haji. Atau ada orang yang hidup tolong menghajikan dia dengan tatawwu', dengan cara maknanya sukarela, wajib diberi izin. Ketika itu wajib orang waris kena beri izin. Jangan kata jangan, saya tak beri izin. Atau bodoh mungkin orang nak buat tak beri izin. Pada kedua surah 2 masalah. Ini surah mana? Surah masalah diupahkan orang satu, dan surah mana rupa masalah mana orang tolong menghajikan akan dia. Habislah tu. Paslon ini satu pasal pada menyatakan segala rukun haji. Dan rukun haji itu 6 perkara. Pertamanya ihram, iaitu niat masuk kepada nusuk, kepada ibadat haji, niat masuk. Ya, dia ada 2. Dalam niat ada 2, 1 fardu, 1 wajib. Fardu rukun sama tu, iaitulah diri niat, diri ihram. Adapun meletakkan ihram di mikat, itu dipanggil wajib. Ya, itu dipanggil wajib. Manakala diletakkan tidak di mikat, dia niat tapi tak letak dekat mikat, haji dia sah tapi kena bayar dam. Itu beza antara wajib dengan rukun. Ada dalam ibadat lain wajib rukun sama je lah. Jadi diri niat itu sendiri itu adalah rukun. Manakala tak berniat tidak sah haji dia atau umrah dia. Adapun meletakkan niat pula di mikat,
Yang makani tu setengah daripada minal wajibat, daripada wajib haji. Misal seperti diniatkan dalam hatinya, ya akan makna tu. Makna apa? Nawaitul hajj. Ya wa ahramtu bihi lillah ta'ala tu. Diniatkan contoh ni lah. Dan tiada wajib dita'arudkan fardunya. Nawaitul hajj. Ya tak ada kata nawaitul hajj al-mafrud. Saja aku mengerjakan haji yang difardukan atau ya sebut bila haji itu antara haji itu haji fardu. Satu, keduanya wukuf di Arafah. Iaitulah hadir orang yang ihram tadi dengan haji, dan jika satu lahzah, satu detik yang pendek sekalipun, satu lahzah, dia kena hadir bila di mana? Daripada bumi Arafah. Bila dia hadir kemudian daripada gelincir matahari. Ya, gelincir matahari hari yang ke-9. Dia kena ada, maknanya setelah daripada zuhur, dia kena ada di situ. Daripada bulan Zulhijjah. 9 Zulhijjah, masa waktu gelincir matahari. Dan jika ia tiada ketahui keadaannya di Arafah sekalipun, ya, dia masuk tadi itu, dia lalu misalnya. Dia tak tahu, kemudian kata, kita tak ukur lagi. Tadi kita lalu ni, tuan Arafah dah. Ayo, ya dah tu, dia boleh tu. Jadi dia ada pada waktu sepadan tu, walaupun dia melintas. Walaupun dia tak tahu. Ya. Habis. Dan jika ia tiada ketahui keadaannya di Arafah sekalipun, raya ada makna apa? Sah. Walaupun sesaat ataupun satu detik yang pendek. Dan disyaratkan bagi orang yang wukuf di Arafah keadaannya ahli bagi ibadah. Ini bukan ia gila. Dan bukan dipitam. Bila gila pitam dia bukan ahli ibadah atau mabuk. Maka orang yang wukuf sedang gila atau dia mabuk, sekiranya hilang akalnya, jatuh hajinya sunat juga. Ya, hadis itu berlaku jadi sunat. Dan yang pitam hingga luput waktu wukuf, jawab dia tidak sah hajinya. Jaga wukuf ni benda penting. Ada tahun bila? Tahun 80-an. Ya. Tak silap dulu. Teknikal silap banyak dapat wukuf kan, nyanyi untuk kawan. Ya. Dapat wukuf habis lah. Haji tak dapat. Benda ni kena jaga betul. Dan berkekalan waktunya waktu wukuf tadi hingga gelincir, hingga keluar fajar hari yang ke-10. Hari yang ke-10 masuk waktu subuh. Keluar fajar habis. Itu sepadan dia. Daripada lepas zuhur, masuk zuhur sampai kepada maknanya pagi raya lah, 10 hari raya, 10 Zulhijjah. Dan sunat dihimpunkan malam dan siang. Ini sunat dia. Mana kalau lepas gelincir dia masuk, betul keluar pun dah sah dah. Tapi kalau dia masuk tu maknanya siang dia ada, malam sampai maghrib, masuk maghrib dia ada lagi, itu sunat bagi dia. Dia ada siang dan malam di situ. Itu lebih afdal. Dengan hadirnya di Arafah pada hari ke-9 hingga jatuh matahari. Itu maksud dia. Jatuh matahari je dah masuklah. Hari yang ke-10, malam 10. Dan jika keluar ia daripada tanah Arafah dahulu daripada jatuh matahari hari itu, sunat seekor dam. Ya, sunat. Mana apa tak wajib. Ya, sunat saja. Dia ada dam sunat sini. Dam ni wajib. Ya. Yang sini dia tak dapat menghimpunkan tu. Haji dia sah dah. Sunat saja dia ikut sembelih seekor kambing. Dan sunat ia wukuf pada tempat Nabi SAW wukuf, iaitu di sisi beberapa batu yang besar-besar yang terhampir di kaki Jabal Rahmah di situ. Yang adalah ia di tengah bumi Arafah. Situ bumi Arafah tengah-tengah. Kalau tuan-tuan naik tu boleh ukur lah. Jadi Abu Nawah tadi. Tanya Abu Nawah. Ya, orang nak kena ke dia. Sultan tanya, di mana pusat bumi? Di tempat duduk tuan dulu lah. Kau itu betul? Tak cari tuan ukur lah. Dia kata. Oh, mampu nak ukur. Pandai dia cakap selamba. Ya. Kalau tuan tak percaya, sila tuan ukur. Sekarang dia ukur. Nak maut ukur. Dah butuh tadi tape nak ukur kan. Dan adalah ia di tengah bumi Arafah, kedudukan tempat Rasulullah SAW wukuf tu. Tapi sekarang sudah sesak kan. Di tempat masing-masing tak ada nak pergi. Rasak orang, duduk kemah je lah. So, kalau boleh, afdal dia rajin, boleh. Dan sunat membanyakkan mengucap padanya kemudian daripada gelincir matahari.
ya, yang terlebih afdal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Hal keadaannya esa tunggal ia, zat wa sifat bila af'al. Ya, zat, sifat Tuhan dan af'al. Tiada baginya bandingan, tiada sekutu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tiada sekutu, segala perintahan itu baginya. Lahul mulk, bagi Ta'ala lah segala kerajaan pemerintahan dia, dan baginya telah segala pujian. Ialah yang menghidupkan dan ialah yang mematikan, dan ia yang amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Itu makna ucap sunat tu pada gerinci. Dan sunat membanyakkan doa dan istighfar dan taubat dan membaca suratul Hasyr dan selawat akan Rasulullah SAW. Dan yang terlebih utamanya selawat tasyahud, selawat Ibrahim, ya, yang kita baca dalam tahiyat. Dan kemudian pada hari itu, daripada ketika permulaan wukuf hingga iaitulah nafar sani. Nafar sani, mana keberangkatan kali yang peringkat yang kedua, banyak tu. Dan rukun yang ketiga daripada rukun haji itu ialah tawaf. Tawaf dipanggil tawaf ifadah. Ia tawaf wajib, tawaf rukun. Tawaf di Baitullah, dan bagi sah tawaf 7 syarat. Pertamanya keadaan, ya, 7 keliling dengan yakin. Maka tidak memadai jika kurang sedikit sekalipun. Dia tawaf terdekat yang ketujuh dah. Tempat lain nak tiba-tiba itu dia kentolak, tersepak keluar tak sampai, selangkah lagi. Lepas tu dia pusing tu balik. Jawab dia tak sah. Jawab dia. Dia kena undur belakang balik, kena sambung balik. Sawat dia sambung. Sembahyang tak sambung. Berdekat, batal sambung dia dekat lagi. Dia sebut tawaf, dah apa. Dan syarat yang kedua, dimulai akan tawaf daripada Hajar Aswad. Berbetulan baginya, ya, dia kena menghadap betul-betulan, kemudian dipusing di jalan. Atau bagi sukunya, bagi suku Hajar Aswad. Jangan dia lagi dia ke depan sikit ke, dia tak pakai. Semak tu kena jaga. Dengan sekalian lambung kirinya. Maka jika dimulakan dia dengan lain daripadanya, seperti dimulakan dengan umpama pintu Kaabah dah ke depan, tiada dihisapkan tawafnya hingga sampai ke Hajar Aswad, barulah dimulai balik. Ya, tadi dimulai tadi dah ke depan. Tengah-tengah pusing nak undur tak boleh, orang padat. Pusing je lah, peri kosong ni. Tiba situ baru start balik. Kalau tiba situ pun babak balik, jangan gudu-gudu pingsan situ kawan. Dia mesti takyin tu betul tu, ya. Dan yang ketiganya rukun daripada apa? Syarat sah tawaf. Di kiri kanan Baitullah. Jangan di kanan tu, orang panggil dia ke sana pula. Pada segala tawafnya, dan jangan bersentuh dengan tubuhnya satu suku daripada Baitullah. Yang ni tawafnya di luar Baitullah, jangan sentuh. Ya. Sebab Syah Zarwan tu setengah daripada Kaabah tu dalam. Syah Zarwan tu dia punya bendul. Ya, sebab Kaabah dia banyak kali orang hubung ulang sampai Imam Malik memang kali dah ayah. Sebab ketika itu Sultan sama Imam Malik dia nak letak Kaabah asal balik tempat asal. Imam Malik kata tak payahlah. Nanti jadi balik ke Kaabah yang kau jadikan bahan permainan pemimpin itu. Dia naik tu dia ubah hijaz ke depan ke belakang. Jadi bila tak hijaz, Syah Zarwan tu merupakan dalam Kaabah asal dia. Jadi kalau kita empit, bau kita kena je apa, dinding bermakna bau kita dah masuk dalam Kaabah. Jawab dia tak sah tawaf. Ya, sebab maknanya tawaf mesti di luar, tak boleh di dalam. Jaga tu jangan kapat. Syah Zarwan tu bendul dia tu. Kerana dia bendul sikit kan. Kalau maknanya kalau tubuh ataupun kita punya bahu kita bercecal aja dengan apa, dinding Kaabah, bermakna kita sudah masuk dalam. Jika dalam ke tak sah tawaf. Pusingan tu tak sah. Kalau dia pakai sampai akhir, tawaf tu jadi tak sah. Lepas tu dia kata jangan masuk suku daripada Baitullah. Yakni di tawaf ni di luar Baitullah tu dia nak. Dan lagi keempat ni keadaan tawaf tu dalam masjid. Jangan ditawaf luar masjid tak boleh. Dan di keluar sekalipun, walaupun jauh pusingan dia kan. Tapi tawaf yang paling kena jaga di atas lah. Ya. Di atas juga. Sebab di atas tu dia ada bendul binaan tu kan. Kau tengok atas dia bersegi-segi. Kan? Kalau dia main empit dekat,
Sudah. Tiba dekat benda tu, tembok nak buat macam mana, kena pusing. Dia pusing dah habis lah. Budak-budak tolak nenek dia nyanyi betul. Lagi-lagi dia tolak, tu dia kejauh. Orang tua nak kata apa, duduk atas kursi roda. Kadang dia berpusing macam menyanyi betul. Kalau kau tahu atas dia kena penat sikit. Sebab nak mengelakkan daripada apa, bucu-bucu atas. Dia kena ambil jarak jauh sikit. Kalau dia ambil dekat, tiba kat situ dia kena pusing macam ni, dah habis dah. Dia kena go stand balik belakang. Jadi makan ruang jauh sikit lah. Tapi masa dalam kawasan masjid dia sah. Selama tiada keluar daripada tanah haram, ya. Kelima, niat. Jika tawaf itu tawaf, jangan tadi. Kelima, niat. Jika tawaf itu sunat, mana bersalahan tawaf nusuk yang wajib kerana melengkapi niat ia akan tawafnya. Kalau tawaf sunat, dia kena niat tawaf. Kalau tawaf ifadah, tak apa. Mula. Sebab apa? Tawaf ifadah di hal dia termasuk dalam mana niat ihram. Niat ihram dengan sini masuk. Habis. Kemudian jangan ada sarifnya, akan berjalan lain di bertawaf. Ini kejaga. Jangan ada sarif. Apa makna sarif? Benda yang memalingkan daripada perjalanan ke niat tawaf. Ya, dia tawaf bukan dia jemaah dia jauh, kan? Dia nampak tu dia kejauh. Bila niat kejauh je habis. Start daripada situ tak pakai laran. Kata kat wucu, mana wucu? Rukun Yamani. Dia pergi kejauh, dia niat kejauh kawan dekat depan. Kan? Dia kena ambil balik situ, sambung balik. Kalau dia pakai tertawaf, dia tak sah. Sebab ketiga itu, perjalanan dia bukan perjalanan tawaf. Atau dia ditolak. Kan? Dia tawaf, tiba orang tolak. Tolak dia dah menjajau 3 langkah ke depan. Masa dia terjajar 3 langkah ke depan tu, dia tak ada niat tawaf. Dia dah tertolak. Dia kena undur belakang balik, sambung balik. Dia kena jaga. Ya? Kadang-kadang dia tepuk ke depan, dia tak perasan dah jalan. Maknanya, jangan ada sarif, mana benda yang memalingkan daripada perjalanan dia atas niat tawaf. Maka jika dipalingkan kepada yang lain, seperti menuntutkan berhutang umpama, putus tawaf itu daripada tempat yang dipaling. Ya, dia cari kawan yang lama hutang dia 10,000 tak payah. Dia tengok depan tu ada, cepat dia kejauh. Bila dia kejauh itu, niat dia tadi dah habis tawaf. Dia niat nak kejauh. Start daripada situ dia kena sambung balik. Kena go stand balik. Kalau tak boleh go stand pusing, situ sambung balik. Ya. Maknanya jangan dimasukkan dengan niat yang lain. Semata-mata dia nak niat tawaf saja. Kalau ada, jawab dia tak terpakai perjalanan tu. Kena ulang balik. Dan segala syarat yang tersebut itu dipanggil syaratnya, ya. Yang keenamnya menutup aurah. Bandingan dia sama seperti sembahyang pada sembahyang. Di syarat sembahyang sama ni lah. Tawaf. Kecuali tawaf 2 je beza. Dia boleh bercakap, dia boleh makan. Dia jawab bertawaf dia makan, dia buat nasi lemak kan. Dia tawaf tu sebungkus bawa. Bawa di canai, bawa kacau je. Maknanya kalau dia makan ada nyonya gula-gula ke apa, tak membatalkan sembahyang, tak boleh lah. Pernah bercakap boleh. Dan syarat yang ketujuhnya, suci ia daripada 2 hadas, besar dan ada kecil masa tawaf. Kesalahan dengan saing, saing tak syarat. Afdal dia suci lah. Kalau dia ada najis pun terkena, atau ada besar pun, dia hit pun dia boleh saing. Dan suci pula daripada najis yang tiada dimaafkan pada tubuhnya dan kainnya dan tempat lalunya tadi. Jaga jangan ada najis. Kecuali dah umul balwa. Ya, bala tu dah umum, tidak dapat elak. Contohnya macam dulu. Ya, orang tawaf dulu memang bompati penuh dan mana langkah minta pijak ni. Jadi kita elak sebuah apa yang boleh. Ya, kita terpijak tu dimaafkan. Jangan nampak kita tenyih tu. Itu tak boleh kan. Kita elak-elak, terkena tu dimaafkan. Sebab apa? Benda yang dipanggil tak dapat dielak. Ma la budda minhu. Dia dipanggil umul balwa. Dia dibalakan dengan umum bala. Itu maknanya tahi pati banyak sangat. Bersalahan yang tidak dimaafkan, seperti ghalib najis. Ya, seperti ghalib najis, tempat tawaf yang telah umul balwa. Umumul balwa, mana umum bala tu. Ya, seperti tahi merpati. Kan dah kurang ni, belum banyak.
Orang dulu masa dulu tawak terpasir kan. Sekarang gila terus muzik. Dan sunat berjalan padanya. Ya, sunat cara berjalan itu. Dan dikucupkan Hajar Aswad dengan mulutnya kalau dapat nak. Kemudian daripada istilam diisyarat dengan tangan. Dan disapukan dia dengan tangan kanan. Ya, sunat sapu itu. Kucup sapu tangan kanan. Dan dihantarkan dahinya pada Hajar Aswad. Oh, ni macam kita seorang ni. Sejak disapu kita ni, betul-betul letih ni kepala. Macam-macam tu ni. Tawaf tu mana tu? Nak minta mudah, pergi kat Multazam. Pergi kat Multazam, tempat mustajab doa kan. Lepas kita minta doa yang penting, minta hidup mati dalam beriman semua, buka ma'rifat semua. Selitkan doa, ya Allah, aku nak kucup ni, mudahkan. InsyaAllah. Ada doa pergi dulu kan, dia doa tu, terasa doa dia, terangkat. Lepas dia pergi kat Hajar Aswad mudah, jom, dia tak ada orang gitu. Dia melambung dia dekat pung ke belakang dia pergi banyak pasal. Dengan mengucap ya bismillahi Allahu akbar pada tiap-tiap kali yang dilaluinya. Maka jika tiada kuasa ia daripada mengucup ramai sangat orang dan menghantarkan dahinya kerana bersesak orang, memadailah dengan disapukan dengan tangan yang kanan jua. Dan jika lemah ia daripadanya, nak sapu jauh duduk. Ya, tak dapat nak rapat. Dia nak rapat tuan kena attack daripada awal lagi. Kan? Termasuk lain tu kita masuk depan impit sikit-sikit. Dia nak pusing macam tu, itu melambung dia awak dia gedah orang. Dia makin mata tawaf tu kita impit kanan sikit-sikit masuk kan. Masuk nak akhir kan dia dah rapat. Dan jika lemah daripadanya, maka memadai dengan diisyarat menyapu. Kucup tak boleh, sapu tangan. Tangan tu dekat, isyarat je lah. Dengan daripada jauh, dengan tangannya juga, dan dikucup tangannya tadi. Habis. Dan demikian lagi rukun Yamani. Rukun mana-mana? Bucu, penjuru, sudut, itu panggil rukun. Rukun Yamani mana penjuru Kaabah yang menghala ke negeri Yaman. Itu panggil Yamani. Kalau rukun Syami, mana bucu penjuru Kaabah yang menghala ke arah negeri Syam. Dia ada 3 tu. Rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi. Kemudian bucu Hajar Aswad. Sunat istilam juga. Ya, di situ sunat juga. Dengan tangannya kemudian dikucupkan. Tiba kepada rukun Yamani. Jadi dekat situ ada bertengah tu. Antara pusing tu ada mizab kan. Saluran emas atas. Kalau tengok atas ada bucu saluran emas ni. Itu kalau aku 3 ke 4 tuan-tuan nak jumpa Nabi Khidir biasa kat situ lah. Ya. Situ biasa jumpa itu. Kerana tengah duduk tepuk belakang. Musim-musim ni orang tak ada. Maka jika lemah daripada mengucup, ya, sapu tangan kucup, memadai dengan isyarat macam Hajar Aswad juga dah, syarat dia dengan tangan kucup. Habis dah setengah daripada sunat yang membaca doa tawaf yang warid daripada Rasulullah SAW ataupun asar sahabat, bacaan doa sahabat ataupun tabi'in, ya, sebarang disebutkan dia pada kitab-kitab yang sembahyang sunat tawaf 2 rakaat dan terlebih utama dia sembahyangkan di belakang makam Ibrahim, ya, situ lebih afdal lah. Yang kurang daripada sembahyangkan di dalam Kaabah. Wah, hebat dia masuk Kaabah. Ni keturunan gaji mana dia masuk. Maka dibawa salurannya, saluran emas, mizab. Dan kemudian maka pada hijir, ya, maka pada barang mana tempat tu susunan ni lah. Dapat makam Ibrahim ni baik, kalau tidak dalam Kaabah, kalau tidak bawa saluran. Kalau tidak pun mana-mana pun sembahyang dah. Ya, dalam Masjidil Haram maka sembahyang sunat tawaf. Habis. Dan rukun yang keempatnya wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.
kat mana? 99. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, perintah yang kelima situ. Urwah berkata, Urwah bin Zubair, seorang perempuan bangsawan mencuri pada zaman Rasulullah SAW, gulungan kenamaan, semasa Fathil Makkah, ya, masa Makkah jatuh ke tangan Islam, pembukaan Islam, dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu diminta Usama bin Zaid memohon syafaat daripada Rasulullah SAW. Ya. Dia orang besar-besar, kalau kita nak datuk, anak nenek kan. Jadi nak kena hukum dia agak-agak malu kan, minta lah supaya orang dekat dengan Nabi, iaitulah Usama bin Zaid, supaya memberi syafaat supaya jangan dilakukan hukum kan. Memohon syafaat di Rasulullah SAW supaya tidak dijatuhkan hukuman hudud. Ya, apabila Rasulullah mendengarnya daripada Usama, wajah Rasulullah SAW berubah. Ya, ingat hukum Tuhan ni boleh macam goli, boleh pusing-pusing. Rasulullah merah muka tu, berubah wajah Rasulullah SAW yang sangat cantik kan, berubah dan berkata, adakah kamu bercakap kepadaku mengenai hukum hudud, ya, yang diputuskan oleh Allah Ta'ala? Nak suruh aku ubah lah maknanya, ya. Usama berkata, ampunilah saya ya Rasulullah, maafkan saya. Rasulullah segegar sekali. Apabila tiba waktu malam, Rasulullah SAW pun bangun berkhutbah setelah memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang layak dengannya. Dan baginda SAW bersabda, amma ba'd, fa innama halakan nasu annahum kanu iza saraka fihimul syarif taraku, wa iza saraka fihimud da'if aqamu alaihi al-had, walladhi nafsu Muhammadin biyadih aw anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Rawahul Bukhari. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, selepas itu sesungguhnya binasalah manusia dahulu kerana tidak tindakan mereka. Apabila orang yang dianggap mulia tarafnya mencuri, anak datuk, anak menteri, ya, mereka tinggalkan begitu saja dengan tidak bertindak, tidak dijalankan hukum. Dan apabila orang yang lemah, orang kampung mencuri misalnya, mereka jatuhkan hukum. Dia pilih bulu. Ya, yang mana bulu lembu kena sembelih, bulu babi tak kena sembelih. Demikian dah. Dia kata, demi diri Muhammad SAW berada dalam genggaman kekuasaannya, sekiranya Fatimah binti Muhammad SAW mencuri, pasti aku potong tangannya. Ya. Ini anak datuk, anak apa, pusing-pusing, lepas kan. Sudah masuk dah, oh dia jadi menteri kewangan, lepas pula. Ini hukum, semua hukum sui panggil. Hukum yang membawa jahanam muka bumi Allah Ta'ala. Rasulullah SAW berkata, lau anna Fatimah binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah sendiri, anakku sendiri curi, aku sendiri kat tangan dia kata. Ya. Kita nak kat tangan jabun kan. Pencuri. Yang kau sibuk apa pasal? Kan kau mencuri. Kalau kau tak mencuri, apa sibuk? Biarlah kerat tangan nak kerat, dia mencuri badan muka dia lah. Ni sibuk-sibuk kok dia kaki balon ni. Ni masalah. Ya. Kemudian kerat. Ya, kerat tangan bukan kerat macam kencing manis. Kalau doktor kata awak ni kencing manis kena kerat sini, seorang tak bunyi. Sampai ini kerat pun, betih kerat seorang tak bunyi. Nak menyelamatkan nyawa seorang. Curi ni tuan-tuan menyelamatkan masyarakat. Kalau bantai mengompak kan, masyarakat kecoh, bunuh pun ada macam-macam. Dan sekarang pula mengompak berjamaah kan. Dia tak datang seorang, dia datang 5-6 orang nak lawan apa? Kan? Jadi maknanya kita lihat bahawasanya mencuri tadi kita kan menyelamatkan gangguan ya dalam masyarakat lebih besar. Nak jaga seorang kencing manis kerat orang tak bunyi. Itulah makna tidak adil manusia dia menghukum. Ya, tak adil. Dia membuat keputusan bantahan dia tak adil. Ya, jahat gitu. Satu. Kemudian pula
Curi ada syarat, bukan tangkap kerat tengok pula banyak syarat. Kalau dicuri dengan sebab apa? Kelalaian tuan punya tak kena. Ya. Motor dia berhenti beli barang kat kedai, enjin tak mati. Datang mak rempit, siap pun dia buat lagi. Apa hukum dia tuan mencuri? Haram. Tapi kena tak? Tak kena. Sebab cuai daripada tuan punya. Rumah dia tak kunci. Orang masuk rumah dia pergi ambil barang. Tak kena kerat sebab cuai daripada tuan punya. Dia banyak syarat. Kemudian pula nisab, kena ada nisab. Takkan duit 10 sen 20 sen kena kerat, tak kena. Kemudian tiap keperluan, orang tu sangat terdesak tak ada makanan. Ataupun tuan punya pula zalim. Kilang dia, semua dikilang, bayar gaji, dia bayar gaji tak cukup. Pernah berlaku zaman khalifah dulu. Sampai hari qadi kata, kalau sekali lagi kau adukan tangan pencuri, tangan kau kerat. Rupa kilang kau sedut darah. Kilang lain bayar 1,000, kilang kau bayar 450. Oh, kau cekik darah orang apa. Contohnya lah, banyak syarat dan ya, bukan tangkap kerat, tuan jahil cakap. Dia ada syarat-syarat, kan senang-senang nak kerat. Cukup syarat baru dijalankan, ya. Bersejarah membuktikan bila jalan di hukum Islam tak sampai angka 10 jari orang yang dekat. Bila tak jalan hukum Islam pukul 10 jari, bukan kerat tangan tembak dan curi lawan bam habis terus. Kan? Dia bertembak, dibunuh dia balau dah lagi nyawa pula kira lagi besar. Jangan lawan ketetapan Allah Taala, ya. Rosak kita. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan wa man a'rada an zikri, siapa berpaling daripada petunjuk Allah Taala, ya, maka disediakan kehidupan yang sempit. Mana tak akan selesai masalah. Makin teruk ini. Kemudian daripada Al-Irbad bin Sariyah As-Salami katanya, An Irbad bin Sariyah As-Salami qala nazalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala'ata Khaybar wa ma'ahu man ma'ahu minal muslimin wa kana sahibul Khaybar rajulan maridan, ya, mutakabbiran. Fa aqbala ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad alakum an tasbahu humurana wa ta'kulu samarana wa tadribu nisa'ana. Fa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Wa qala ya ibn Auf irkab, ibn Aus irkab farasak summa nadi annal jannata la tahillu illa li mu'min wa anijtama'u lis-salah fajtama'u summa shalla bihim summa qama faqal ayahsabu ahadukum muttaki'an ala arikatih qad yazunnu anna Allah ta'ala lam yuharrim syai'an illa ma fil Qur'an ala inni wallahi laqad wa'aztu wa amartu wa nahaitu an asya'a innaha lam mislul Qur'an aw akthar wa anna Allah ta'ala lam yahillu lakum an tadkhulu buyuta ahlil kitab illa bi izni wala darba nisaihim wala akla simarihim iza a'tau alladhi alaihim. Kami berhenti bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Irbad bin Sariyah, ya, di kota Khaybar. Ya, sebab Khaybar satu pertempuran besar. Dan slogan gerakan Islam sana berdepan Yahudi, dia kata slogan dia Khaybar Khaybar ya Yahud jaish Muhammadin saufa ya'ud. Ya Khaybar Khaybar ya Yahud. Hei Yahudi, ingat peristiwa Khaybar yang memberikan tamparan hebat kepada mereka. Jaish Muhammadin saufa ya'ud, tentera Nabi SAW sedang mari, ya, akan datang balik. Atau slogan dia orang pakai kan, sebab perang Khaybar ni banyak sejarah penting. Terutama sejarah pengorbanan, ya. Ketika itu Sayyidina Umar memberikan separuh harta dia. Ya, separuh harta dia. Sebab Khaybar ni bukan 600 km. Kat sini kat Kelantan, naik unta, naik kuda, jangan kita naik bas lenguh. Ya, bayangkan, memerlukan maknanya bekalan persiapan yang besar. Selepas tu Sayyidina Umar kata, ini aku nak lawan orang tua ni. Jauh dia Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni aku bangun malam, dia bangun awal, aku bangun malam, awal lagi kan. Dia bagi separuh harta. Kejap lagi Sayyidina Abu Bakar baru sampai. Dia bagi semua macam ni. Anfaqtu jami'a amwali. Aku infakkan semua harta aku, dia kata.
Ya, Rasulullah kata, "Ma abqaita li ahlika ya Abu Bakrin." Kau tinggalkan apa untuk ahli kau? Abqaitullah wa rasul. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Dahsyat imam ni, sahabat hebat yang menjadi di kalangan sahabat. Dan imam tarekat kita Naqsyabandiyah Khalidiyah, sanad kita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu. Allah. Setelah kata, barang siapa nak melihat, an aratta an yanzura may yamshi 'ala al-ard fal yanzur ila Abi Bakar. Kalau nak tengok mayat yang berjalan di atas muka bumi, tengok pada Sayyidina Abu Bakar. Ya. Bahawa dia telah dia letakkan taraf mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum mati. Matikan nafsu, matikan pandangan pada makhluk, ya. Semua makna apa? Mati. Allah, hebat. Sebab bila mati baru hidup. Walaupun dah mati hidup pula. Matikan rohani, jasad kamu unsur jasadiyah, unsur nafsaniyah, unsur zahiriyah, barulah hidup unsur batiniyah. Unsur dalam berhidup. Rohani kita boleh menghadap hadrat, syuhud ke hadrat Allah Ta'ala. Lagi kita diperangkap dengan unsur luaran, di jam tak ada. Ya. Hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini peristiwa Khaybar yang sangat besar. Bersama-samanya orang Islam, para sahabat, dan ketua Khaybar adalah seorang yang angkuh dan sombong. Lalu dia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Muhammad SAW, adakah kamu hendak menyembelih keldai-keldai kami?" Aku ajar dia kata, "Memakan buah-buahan kami, menawan perempuan-perempuan kami." Ini bahasa kasar dia. Mendengar itu Rasulullah SAW pun berasa marah. Dan baginda SAW berkata, "Wahai Abu Auf, ya, tungganglah kudamu. Kemudian serukanlah, sungguhnya syurga itu tidak halal melainkan bagi orang yang beriman." Itu Nabi pukul Nabi dia. Dan supaya mereka berkumpul untuk bersembahyang. Kemudian mereka pun berkumpul dan bersembahyang. Seterusnya Rasulullah SAW bangun dan memberikan khutbah, mana ucapan, adakah seorang itu menganggap semasa dia sedang bersandar pada bangkunya, dia yakin Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu melainkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ingatlah, sesungguhnya aku demi Allah Ta'ala, demi Allah memberi nasihat, memerintahkan dan menegah mengenai satu seperti yang ada di dalam Al-Quran, atau lebih banyak, ya, lebih banyak lagi. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghalalkan kamu, ya, masuk ke rumah ahli kitab melainkan dengan izin. Tidak boleh mengambil perempuan mereka, makan sewenang-wenang buah-buahan mereka apabila mereka memberi hak yang dikenakan pada mereka. Itulah dia kena bayar apa? Jizyah. Itu di antara apa? Sikap kecantikan Islam. Sebab dalam urusan jihad banyak sudut kena dibaca. Pertama, kepentingan. Bila kepentingan, Rasulullah menyatakan, "Man mata walam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan." Pada siapa yang mati dan tak terlintas dalam hati dia untuk mati syahid, maka mati dia sebagai bangkai jahiliah. Itu buat, ya. Itu sudut jihad. Sebab kita kena mempertahankan agama Ta'ala dengan masa, tenaga, jiwa raga kita dan nyawa kita. Sebab bila Islam selamat, semua akan selamat. Kalau Islam tak tahu ke mana pergi, manusia akan hancur. Maka mempertahankan Islam ada kewajipan yang paling penting. Ya. Di samping itu, dari sudut yang lain pula, Islam adalah agama yang paling aman. Ya. Rasulullah menyatakan dalam hadis lain, "La tatamannau liqa'al adu fa iza laqitumuhum fasbutu." Ya, jangan kamu bercita-cita nak berperang. Apa beza dengan tak cita mati syahid? Lain. Mati syahid satu azam kita, tekad kita bahawasanya kita nak berkorban mati pada jalan Allah Ta'ala, membela Islam. Tapi sudut keamanan Islam, Nabi kata, jangan kamu cita nak perang tak tentu pasal. Cik, tak ada perang je, tangan dah gatal lah kan. Tangan dah gatal nak tebas kepala dia orang lah kan. Bukan suka-suka perang. Dan Islam agama yang aman, tapi jangan cabar Islam. Cabar Islam naas luar dia. Ya, itu kaedah kita. Kita sanggup mati kena mempertahankan agama Ta'ala. Kita pertahankan agama Allah, kita mati. Kita tak tahan agama Allah, kita mati tak? Mam juga kan? Tu mam. Mampus. Jadi mati tetap mati. Mati kerana bertahan Islam itu yang paling besar.
Ya, kaedah hidup kita dua slogan kita pakai. Ish kariman mut syahidan. Ish kariman, hidup dengan hidup yang mulia, yakni tunduk dan patuh bertakwa kepada Allah Taala, zahir dan batin kita. Kemudian kalau mati, pilihlah syahid pada jalan Taala. Ya, mati direct terus ke syurga. Jawab tak nak bodoh lah panggil. Itu jawab dia. Kan? Nak syahid mati, tak nak syahid pun mati juga tuan-tuan. Jadi maknanya kita kena dua banyak sudut kena pandang. Dari sudut ini mana Islam adalah agama yang aman. Tapi dari sudut maknanya mempertahankan Islam, jangan tahan. Kita sanggup mati kena agama Allah Subhanahu wa taala, kena Allah Taala, ya. Berkata jangan bercadang nak bertemu musuh. Islam agama yang aman. Ya. Tapi tak faizalah kita muhum fasbutu. Kalau ada bertemu jangan lagi. Ini belum bertemu kau main bila syiar tak tahan lagi. Bila bertemu dia pun kau lu. Ini munafiknya kepada kan. Ya. Kemudian Abdullah bin Salam dia menerangkan Allah SWT menghendaki hidayahnya kepada Zaid bin Sa'nah. Dia menegaskan semua tanda-tanda kenabian aku lihat pada wajah Rasulullah SAW, pada wajah Muhammad SAW, melainkan dua perkara. Ya, iaitu sifat lemah lembutnya mengatasi sifat jahiliyah. Kesempitan jahilnya tidak boleh mengatasi lemah lembutnya. Tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW keluar rumahnya bersama Sayyidina Ali bin Abi Talib, sepupunya. Tiba-tiba seorang lelaki seperti orang Badui datang menemui baginda SAW. Lalu dia memberi tahu Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mempunyai berapa orang pengikut di sebuah kampung. Ya, mereka masuk Islam dan saya memberitahu mereka sekiranya kamu memeluk Islam, rezeki akan turun dengan banyak. Tiba-tiba mereka ditimpa kemarau. Aku janjikan rezeki banyak. Tiba-tiba kemarau datang dan kesempitan hidup ya Rasulullah SAW. Saya bimbang sekiranya mereka murtad kerana tamakkan, ya, tu, dan kepada kemewahan sebagaimana mereka memeluk Islam kerana tamakkan juga. Apa pandangan Rasulullah SAW sekiranya dihantar sesuatu kepada mereka dan saya bersedia melakukannya, ya, nak cover benda ni. Tiba-tiba Rasulullah berpaling kepada Sayyidina Ali. Lalu Sayyidina Ali berkata, ya Rasulullah SAW, tidak ada apa-apa pun yang masih berbaki. Tak ada apa benda kita nak support, ya. Kemudian Zaid bin Sa'nah meneruskan ceritanya. Aku pun menghampirinya dan bertanya, ya Muhammad SAW, adakah kamu bersedia menjual buah tamar yang ada di pagar sana dalam tempoh dan sukatan ditentukan? Rasulullah SAW bersedia, ya. Rasulullah SAW bersedia dibayarnya kepadanya 80 miskal, makna timbangan emas sebagai harga 80 miskal emas. Lalu Rasulullah pun menyerahkannya kepada orang itu dan berpesan, adillah kepada mereka dan berilah kepada mereka. Dan Zaid bin Sa'nah menceritakan 2 ataupun 3 hari sebelum tempoh aku bertemu lagi dengan Rasulullah SAW semasa dia diiringi oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan beberapa orang, ya, lagi kerana bersembayang jenazah. Selepas selesai sembayang, dia menghampiri dinding untuk duduk. Kemudian aku pun terus menemuinya dengan merenung tajam ke arahnya dan berkata, wahai Muhammad, mengapa kamu tidak bayar hutangku? Ya, memang keluarga Abu Muttalib terkenal dengan menanggung hutang. Dia bersindih pula tu. Aku melihat mata Sayyidina Umar terbeliak. Sayyidina Umar buka mati, nak kena kerak kepala ni kata. Kalau ngacam cakap dengan Rasulullah kan. Sayyidina Umar ni macam kan. Dan merenungku dengan tajam dan menengking gitu. Bila bercakap kau hajar dengan Rasulullah SAW, saya Umar tengok dia macam Rasulullah tengking. Hei musuh Allah, dia kata. Ya adu Allah. Ya, adakah kamu telah cakapkan apa yang aku dengar? Dan kamu melakukan apa yang aku lihat? Demi Tuhan di mana diriku dalam genggaman kuasa. Sekiranya aku tidak berhati-hati,
Nasaya aku pancung lehermu. Main Sayyidina Umar, ni mudah je. Dia angkat kerat dengan pedangku ini. Rasulullah SAW memerhatikan kepadaku dengan tenang dan berkata, wahai Umar, aku lebih perlu daripada itu sekiranya kamu memintaku supaya membayar hutangnya dengan baik dan meminta dia supaya berlaku baik. Pergilah wahai Umar, berilah haknya dan tambah lagi 20 gantang tamar. Ini sunat bagi kita kalau hutang, sunat kita bayar lebih dengan tidak ada perjanjian di awal. Kalau ada perjanjian di awal, hutang 2,000 ya, bayar 2,200, 10%. Itu riba. Kullu qardin yajlibu manfa'an fahuwa riban. Tiap-tiap hutang yang menarik manfaat itu dipanggil riba. Ya, itu tak boleh. Timbul perbahasan, adakah syarat yang kita gunakan sekarang dengan tidak ada lafaz, cuma tulis pada surat dia, ya, bayar lebih tapi tak ada lafaz. Sini ulama bahas, ya, adakah maknanya begitu jadi syarat pada menetapkan riba? Mana al-adatul muttarid, al-adat al-muttaridah hal hiya manzilati syarti amlah? Qala qafal na'am, qala jamhur la. Dalam al-asbah wan nazair, ya, dalam kaedah fiqhiyah Al-Imam As-Suyuti dia sebut benda ni bahawasanya al-adatul muttaridah. Mana adat kebiasaan. Hutang bayar lebih, hutang bayar lebih. Adat biasa, tapi tak ada syarat mulut, tak ada lafaz. Ya, hal hiya manzilati syarti amlah. Adakah dia menjadi manzilah syarat untuk jadi riba atau tidak? Qala al-qafal na'am, qala jamhur la. Jamhur kata tak. Jamhur kata tak ada riba lagi. Sebab apa? Tak ada akad. Sebab dalam mazhab Syafi'i, dalam babun uqud, dalam bab akad diketat sikit. Tak ada akad, tak jadi. Ya, jadi adab kita bayar-bayar kita tak jadi lagi. Jamhur kata tak, tapi kapal sasi kata jadi. Kapal sasi, bukan kapal sing dah mampus. Kan? Di sini dia orang bahas, ya, bahasan besar di Indonesia, ulama-ulama sana bahas. Datang si pekak pula keluar surat khabar, ulama Indonesia menghalalkan riba kalau bapa dengan dia. Orang tu bahas jadi atau tidak. Dia pergi kata, wah, ulama tu halalkan, nak maut halalkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Firman Allah Taala, Tuhan wa ahallallahu al-bai', Tuhan halalkan jual beli, perniagaan dihalal. Wa harramar riba, nas qat'i, riba adalah haram. Siapa halalkan riba, murtad orang Jawa ni. Perbincangan dia, adakah sistem tu jadi? Bukan membahas hukum riba. Hukum riba tak payah tanya. Ya, hukum riba tetap haram ijma'an. Tak ada khilaf. Soalan dia cara tu, pengurusan tu. Kita kias kalau seorang bernikah. Ya, dia bernikah. Tukar nikah atau bapa bakal mentua dia kata, aku nikahkan kau dengan anakku dengan mas kahwinnya seekor lembu jantan. Misalan kan. Atau mas kahwinnya RM1,000, contoh. Ya, dia boleh sambut dengan mulut lafaz, tapi tak dapat ditulis. Aku terimalah nikahnya dengan makam itu, ditunjuk. Sah atau tidak? Jawab dia tak sah. Sebab dia boleh talafuzan, dia boleh berlafaz. Tiba-tiba dia tulis saja. Tak pakai itu. Kena berlafaz. Itu dia pakai sini. Nak jadi riba kena lafaz. Itu tulis tak jadi. Wah, kata lega sikit kata. Kacau. Mana dia benda maknanya apa? Itu bahasan ulama bahas. Tapi bagi kita, at-taqwa khairun minal fatwa. Bertakwa lebih baiklah. Benda-benda khilaf kita elakkan. Tapi itulah perbahasan dia. Yang jahat ni sok kabau. Dia main. Ulama al-hana Indonesia menghalalkan riba. Kau nak maut? Satu kau tuduh ulama. Lepas tu kau buat fitnah. Ya? Mana ada halal riba? Tak ada nas. Siapa halalkan riba, murtad orang tu. Jadi persoalan kita, sunat bagi kita dalam fiqh kita, bila kita bayar hutang, sunat lebihkan. Kita lebihkan lah. Dawan tu jasa baik kita kan, tu pergi hutang, lebihkan lah berapa kita mampu nak bagi. Dengan tidak ada syarat. Tidak ada syarat pisul bin akdi. Pada asal akad jangan ada tu. Kalau ada, tak sah tu, haram tu, jadi riba. Ambillah 20 gantang lebihkan sebagai upah ya, perangai. Lalu Sayyidina Umar pun pergi bersama-samaku dan menunaikan hakku dengan ditambah 20 gantang tamar. Lalu aku berkata kepada Umar, yang lebih ni mengapa pula?
Orang bagi lebih pula cakap pula. Bukan sepak sini orang baru. Tadi berbungut, orang bagi lebih pun nak. Semua menjawab, Rasulullah SAW yang menyuruh aku menambahnya sebagai upah perangai yang kasar. Ini upah dia. Ini satu sindiran tajam. Rasulullah orang pakar psikologi. Ya. Upahnya ni upah dia ambil. Itu rasa kawan. Lalu Zaid bertanya, wahai Umar, kamu kenalkah aku ini siapa? Umar menjawab, aku tak kenal dia. Aku kenal, aku tak kenal. Aku kenal Allah Ta'ala. Senang jawab. Aku tak kenal. Aku nak tunjuk dia kalau orang kenal siapa. Dia kenal. Zaid memperkenalkan dirinya. Akulah Zaid bin Sa'nah. Salman bertanya, pendeta Yahudi kah? Dia menjawab, ya. Ini ulama Yahudi. Salman pun bertanya, mengapa kamu lakukan begitu kepada Rasulullah SAW? Kenapa engkau buat begitu kepada Rasul SAW? Zaid menjawab, wahai Umar, semua tanda kenabian aku lihat pada wajah Rasulullah SAW, melainkan dua perkara je, iaitu sifat lemah lembutnya mengatasi sifat jahil. Maknanya Nabi terlampau lembut maksudnya. Ya. Dan kesempitan jahilnya tidak boleh mengatasi sifat lembutnya. Ya. Walaupun tertekan dalam keadaan apa? Dia tak. Sifat Nabi, sifat dia kata wa innaka la anak wa innaka la ala khuluqin azim. Wa innaka, sungguhnya engkau ya Muhammad, atau labelkan Al-Quran, la ala khuluqin azim, berada dalam akhlak yang paling tinggi. Itu akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau anak kita nakal-nakal ke apa, baca ayat ni. Wa innaka la ala khuluqin azim. Bacakan ayat tu. Ya, niat syifa, mudah-mudahan nanti dia lembut kan. Bacakan tiap ke air minum. Kalau degil juga balik nang kola. Habis. Dan aku telah mengujinya. Ya, yang aku buat sebenarnya aku uji je. Aku nak uji. Baik senang orang tak terima pedang. Kalau tidak putus kepaling kau. Kemudian aku naik saksi, wahai Umar, sesungguhnya aku redha Islam agamaku. Tengok tuan-tuan. Ya, kecantikan Islam tu menyebabkan kesan hati seorang tu masuk Islam. Akhlak baginda Rasulullah SAW. Ya. Kita nak panggil akhlak kita masuk Islam, tengok akhlak kita tak ada. Dia nak masuk Islam, tengok perangai lebih teruk pada aku gitu. Kan? Aku pakai seluar panjang, dia pakai seluar kaki panjang. Kaki panjang, seluar pendek. Allah. Aku naik saksi, wahai Umar, sesungguhnya aku redha Islam, raditu bil Islam, dan maksud agama Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan, dan Muhammad sebagai nabi, dan aku jadikan kamu sebagai saksi. Kau jadi saksi, wahai Umar, bahawa separuh hartaku untuk umat Muhammad SAW. Diimpak tu tuan, dahsyat. Macam-macam peristiwa yang mengalami dalam siri perjuangan Rasulullah SAW. Macam-macam tuan. Waktu kita dituntut mendalami sirah. Ya, kita dalami sirah lagi dekat kita dengan Nabi SAW. Macam-macam peristiwa dapat. Ya, yang boleh memupuk nur keimanan hati kita tadi. Kemudian Sayyidina Umar berkata, katakanlah sebahagian daripada umat Muhammad SAW, kerana kamu tidak dapat memenuhi semua mereka. Nak bagi semua tak dapat, separuh dah lah. Tak cukup ni. Kemudian Sayyidina Umar dan Zaid bersama-sama menemui Rasulullah SAW. Apabila menghadapnya, Zaid terus mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Masuk Islam kan? Masya-Allah. Yang bermaksud, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu hamba dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia terus beriman kepada Rasulullah SAW dan terus berjihad bersama-sama Nabi SAW. Masya-Allah. Beriman terus, berjihad terus. Dan meninggal dunia semasa peperangan Tabuk. Syahid terus tuan. Masya-Allah. Ya, dalam keadaan terus mara ke hadapan dan tidak pernah mundur. Ya, dia masuk Islam, mengucap pergi orang Tabuk, meluru dia pergi. Terus dapat hadiah syahid daripada Allah Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa alhamdulillah. Fa inna khairal kullahu bi yadina.